kita nampak kecacatan filem tersebut. Less is more pada aku. Movie yang akan aku kembangkan di dalam video kali ini bertajuk Bulan dan Pria Terhebat. Okey, tajuk filem ni dia ada vibe macam Indonesian punya style. Ya, cerita ni dia ada mengisahkan kisah kaitan antara Malaysia dan juga Indonesia. Tetapi ironinya tidak ada satu pelakon Indonesia pun aku rasa di dalam filem ini. Tapi itu tidak menjadi satu masalah. So cerita ni dia mengisahkan satu watak, iaitu watak bulan yang dilakukan oleh Zahir Ahmad Wilson yang telah pergi ke watak bulan ni adalah orang Indonesian. Dia telah pergi ke Malaysia untuk menyelamatkan adik dia, mencari adik dia yang iaitu Melati, yang mana telah menjadi mangsa pemerdagangan manusia di sini. So setibanya dia di sini, dia telah terjumpa dengan beberapa orang pria terhebat, iaitu Zizan Razak, Bel Ngasri, dan juga ada satu orang lagi pelakon, Alif Hadi kalau aku tak silap. Ya, kemudian diorang pun berlaku konflik dan journey untuk menyelamatkan adik kepada bulan, iaitu Melati. Dan tak lupa juga pengarah kepada filem ini adalah saudara Gas Abu Bakar, yang mana sebelum ni terkenal dengan filem arahannya iaitu Polis Evo 1. Untuk idea dan juga konsep cerita Bulan dan Pria Terhebat ni, aku tak ada masalah. Ianya adalah satu idea dan juga konsep yang bagus. Dia menaikkan isu pemerdagangan manusia, kemudian wanita yang menjadi mangsa kepada industri tersebut. Ya, itu adalah isu yang common. Banyak filem yang dah buat macam ni. Tapi untuk olahan version Malaysia is okay. Tak keterlaluan aku rasa kalau aku nak katakan cerita ni. Kalau dia ada vibe macam cerita Taken 1, lakonan Liam Neeson tu kan, yang dia anak dia kena culik, kemudian dia pergi cari penculik anak dia untuk selamatkan anak dia. Cuma this version adalah version wanita, iaitu Bulan cuba selamatkan adik dia. Dan cerita ni dia lebih version kepada komedi lah, dia aksi komedi, dia tak serius sangat. Kemudian untuk plot cerita pula, perjalanan plot ceritanya pada permulaannya aku agak yakin dia macam nice perjalanan plot cerita dia, tapi bila nak menuju ke hujung tu dia ada sedikit macam longgar, dan bila conclusion di hujung tu aku rasa macam banyak yang boleh diperbaiki lagi sebenarnya untuk plot cerita ni. Sebab ada banyak beberapa plot scene dia aku rasa macam tak ada penerangan yang jelas ke atas scene, especially scene aksi yang berlaku di hujung filem. Untuk daripada segi watak dan juga lakonan di dalam filem ini pula, aku boleh katakan aku bagi markah yang agak tinggi, terutamanya kepada pelakon utama iaitu Zahir Ahmad Wilson, yang mana aku dapat rasa dia dapat hidupkan watak Bulan tu, watak seorang kakak yang mana berusaha untuk mencari adik dia, dan ya, dia hebat dalam berlawan. Kenapa dia hebat berlawan, korang kena tengoklah dalam filem ni. Ada sebab dia kenapa dia boleh power sangat, boleh belasah semua orang. Daripada segi dia punya pertuturan bahasa Indonesia pula, aku kurang pasti sama ada pertuturan dia sempurna ataupun tidak. Tapi aku rasa maybe still taklah sesempurna orang Indonesia bercakap. Tapi aku tak boleh nak judge sebab aku tak apa sure. Sebab di dalam filem ni Bulan dia mengatakan dia berasal daripada Medan, dan aku yakin slang dialek Medan dengan slang Jakarta, Jawa yang selalu kita dengar dekat sinetron tu dia berbeza. So mungkin sebab aku rasa macam apa dia cakap ni taklah macam selalu kita tengok cerita Indonesia dekat sinetron, tapi maybe sebab dialek slang Medan tu dia tak sama dengan slang Jakarta seperti yang selalu kita tonton di sinetron. So kat situ aku tak boleh judge sama ada cara percakapan dialek Indonesia oleh watak Bulan dan juga Melati tu tepat ataupun tidak. Tapi aku rasa okey je. Bolehlah nampaklah dia macam orang Indonesia macam tu. Kemudian pelakon-pelakon lain seperti Zizan, Bel Ngasri dan juga Alif Hadi. Untuk Zizan dia kita tahu dia adalah seorang komedi punya pelakon, tetapi dalam filem ni dia tak terlalu komedi. Sebab dia perlu untuk, mungkin aku rasa watak dia tu perlu agak sedikit serius ya. Dan tapi komedi tu disupport oleh dua orang lagi watak, especially Bel Ngasri dan juga Alif Hadi. Dua orang ni dia macam sidekick kepada kawan yang baik kepada Zizan. Dan Bel Ngasri memang dia ting-tong sikit kepala dalam filem ni ya. Tapi ada dia punya lawak-lawak yang aku rasa macam okey, ada juga lawak-lawak dia macam sedang-sedang sahaja. Kemudian ada juga lakonan daripada Hir Rahman yang aku rasa macam
agak hidup daripada Hera Rahman punya lakonan. Dan tak lupa juga watak Maya Karin di dalam filem ni. Dia sebagai antagonis di dalam filem ni, tapi aku tak boleh katakan lakonan dia terlalu baik. Dia macam sedang-sedang sahaja untuk Maya Karin. Maybe sebab dia punya penglibatan di dalam filem ni untuk scene pun agak sedikit kurang, just daripada segi fighting sajalah yang dia banyak terlibat. Untuk visual dan juga sinematografi di dalam filem ni juga aku agak bercampur bau aku punya judgement, sebab ada part yang aku rasa suka. Aku suka visual dia nice, tak kelam, sharp. Kemudian warna pun colour grading dia lawa. Cuma aku tak suka dia punya ada scene sinematografi yang dia ambil shoot angle daripada atas, daripada certain angle tu bagus. Tapi ada juga benda yang aku tak suka daripada segi dia punya camera works, adalah terutamanya apabila scene aksi pergaduhan, scene kejar mengejar ataupun scene perlumbaan, dia punya kamera tu terlalu banyak shaking. Ya, aku tahu itu adalah kamera teknik untuk nampakkan dia pergerakan tu macam laju dan juga nampak macam lebih gempak, tapi bila terlalu goyang ni, ada orang suka, ada orang yang macam aku adalah penonton yang tak suka sangat kamera ni terlalu banyak goyang, dan sebab aku rasa macam pening. Daripada segi kesan bunyi, audio, suara, watak-watak dalam filem ni, aku boleh bagi pujian daripada segi audio mixing dia, sebab kita boleh nampak lah dia bagi penekanan yang agak teliti daripada segi audio mixing, di mana bila watak ni tengah bercakap, suara dia agak kuat, kemudian ada satu watak di belakang bercakap, okey, suara tu kita rasa, kita dengar ada distance dia agak sedikit jauh. Sebabnya kebanyakan filem dalam Malaysia ni, kalau ada scene macam tu, satu orang tengah bercakap kat sini, kemudian ada satu orang jauh sikit bercakap, kita dengar suara dekat audio tu sama je, macam orang tu duduk sebelah-sebelah aja, sedangkan satu orang lagi tu jauh. Kat situ penekanan secara teliti untuk audio mixing agak kurang lah di dalam filem di Malaysia. Tetapi untuk filem ni aku bagi pujian sebab dia teliti sedikit untuk bahagian tersebut, so kita rasa macam feel lebih real bila menonton cerita ni di wayang. Okey, tapi walau bagaimanapun, untuk kesan bunyi pergaduhan, pukul-memukul tersebut, dan juga scene kesan bunyi jentera kenderaan apabila dia orang sedang berlumba, kat situ aku rasa macam dia terlebih sikit. Dia macam terlalu kuat sampai aku rasa macam wow, bingitnya. So dekat situ je aku rasa macam sedikit spoil mood aku untuk daripada segi kesan bunyi untuk filem Bulan dan Pria Terhebat ini. So markah untuk filem ini daripada segi kategori-kategorinya adalah seperti berikut. Filem Bulan dan Pria Terhebat ini berjaya mendapat markah sebanyak 3.83/5, ataupun daripada segi persentasenya adalah sebanyak 76.7%, iaitu bergrade B. So cerita ini adalah cerita yang quite nice pada aku, cerita yang boleh ditonton, tak ada masalah. Cuma kat sini aku ada nak beri sedikit penekanan lah tentang benda-benda yang aku tak berapa suka di dalam filem Bulan dan Pria Terhebat ini. Benda yang aku rasa macam sedikit janggal bila menonton adalah ada beberapa scene yang mana, especially scene terakhir, mana ada satu bom tangan iaitu grenade dijatuhkan di dalam bas, kemudian berlaku letupan. Even letupan tu pun kita rasa letupan grenade tak sebegitu, tapi it's okay lah, it's Hollywood punya style grenade letupan. Tapi apa yang berlaku selepas grenade tu meletup adalah something yang aku rasa macam terpinga-pinga. Bila masa orang ni dah kat luar, bila masa orang ni kat bawah bas pula. Jadi scene tersebut menyebabkan aku macam janggal dan terpinga-pinga. Aku apa hal ni? Apa yang berlaku? So dekat situ aku rasa scene tersebut diolah dengan agak lemah, tak berapa kemas. Okay. Seperkara lagi yang aku tak berapa suka tentang filem ni adalah wujudnya beberapa scenes yang aku rasa tak relevan untuk diwujudkan, tapi sengaja diwujudkan hanya kerana nak menampung satu scenes humor yang ingin dilakukan. Benda ni aku perasan dalam filem-filem Gas Abu Bakar banyak perkara macam ni berlaku tau. Dalam Polisi Evil 1 pun aku perasan ada benda ni berlaku. So di dalam filem ni ada satu scene yang aku rasa tak relevan diwujudkan, adalah apabila dia orang nak booking dan juga check in hotel. Benda tu sebenarnya scene tersebut boleh disimpelkan. Dia orang just masuk ke dalam hotel, booking bilik, check in, dah tak ada masalah. Tetapi dia sengaja macam merumitkan, menambahkan ada satu perlu hantar bel dululah, pergi kautim lah apa untuk sebab aku rasa benda tu dia sengaja buat adalah sebab nak selitkan humor scenes ataupun elemen humor di dalam scene tersebut. Sebab adalah benda yang kelakar kita boleh gelak, tapi pada aku
situasi tersebut macam tak praktikal, tak relevan pada aku. Mungkin pada setengah penonton yang macam tengok filem just for action and comedy is dia orang tak perasan ataupun dia orang tak kisah benda tu. Tapi pada aku tengok juga action comedy, tapi aku nak tengok jalan cerita. Cuma bila aku tengok jalan ceritanya adalah jalan cerita is nice, tapi ada beberapa scenes yang tak relevan, ada beberapa scenes yang dia punya reasoning tak kuat, dia punya apa yang berlaku, conclusion kepada scene tersebut pun tak berapa kemas. So kat situ aku rasa macam sedikit down bila tonton filem ni. Tapi walau bagaimanapun, untuk filem Bulan dan juga Pria Terhebat ini, aku tak ada masalah, boleh pergi tonton. Aku boleh katakan ianya adalah satu filem yang still berbaloi untuk pergi tonton. Dan di akhir filem ini juga, ianya seakan-akan macam boleh dibuat sambungan ataupun sequel kepada filem ini. Dan aku rasa ianya adalah menarik jika dibuat lagi sequel ataupun satu franchise Watak Bulan ini. Cuma aku berharap in the next sequel, pembuatan filem tu lebih kemas, scenes tu dipilih, dibuat dengan tepat. Scenes yang tak penting ataupun tak relevan tak payah masuk pun tak apa. Dia hanya menyebabkan kita nampak kecacatan filem tersebut. Less is more pada aku. So kepada yang nak pergi menonton filem ini, aku sarankan teruskan niat anda. Cerita ni adalah antara cerita yang berbaloi untuk ditonton. Cuma ianya taklah perfect, but it's still nice to see. So sebelum aku akhiri video ni, cuma aku nak berikan satu peringatan kecil di mana pada korang yang nak pergi menonton filem-filem di wayang, sila jaga keselamatan diri dan juga kesihatan diri. Di mana sekarang ni ada penularan virus COVID-19. Sentiasa pastikan tangan anda sanitize, elakkan sentuh benda-benda yang tak perlu sentuh. Dan jika demam ataupun sakit, tak payah pergi ke tempat yang crowded. Tapi kalau perlu pergi juga, tolong pakai mask muka lah. So semoga kita dilindungi daripada penularan virus tersebut. Dan akhir sekali, aku ingin memohon maaf jika ada tersilap kata ataupun terkasar bahasa sepanjang video ini. Dan semoga kita berjumpa lagi di lain video, insyaAllah. Assalamualaikum.